Akak sangat berpuas hati dengan lakonan akak dalam filem Aisyah tu. Dalam filem Shakila tu. Maafkan saya. Tak puas hati. Pasal itu pertama Walaupun kali. langgar orang dalam filem tu pun tak puas hati lagi. Bersama dengan penyanyi wanita popular untuk tahun 1990 dan juga 1991, seorang yang saya gelarkan sebagai diva dan sememangnya seorang yang mempunyai banyak pengalaman dalam nyanyian dan sampai sekarang masih lagi dahagakan pertandingan ataupun dahagakan pentas bersama dengan Kak Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Aisyah? Alhamdulillah, setakat ni dah sihat dah, Alhamdulillah. Dan cuma biasalah orang kata kesan-kesan long COVID ni dia ada macam cepat penat. Jadi dia buat kerja je, lepas tu kena duduk, rehat sekejap, dia tak boleh terus saja. Betul. Kita sama Kak Aisyah. Saya pun baru-baru ni dalam 2 minggu lepas saya pun terkena COVID juga. Agak. Oh, tapi tak stage 1, 2. Tak ada simptom. Simptom ada, sampai sekarang saya masih lagi susah nak hilang batuk Kak. So kalau saya cakap dengan akak ni tiba-tiba saya ada sikit batuk, saya minta maaf dari saya Kak. Okay. Tapi alhamdulillah itu sebenarnya. Jangan bawa tank oksigen. Kalau tank oksigen kita tak boleh teruskan interview. Boleh teruskan interview. Baik. Okey, akak saya nak teruskan kepada cerita Aisyah ni. Banyak sebenarnya yang saya buat research semalam akak dan saya sangat kagum dengan cerita-cerita yang saya dapat ni sebenarnya akak. Dan saya cakap orang kata terlalu kerdil untuk saya bertanyakan soalan-soalan kepada insan yang bernama Aisyah ni. Okey. Natasha Aminah, nama permulaan bagi Aisyah. Kenapa tidak dikekalkan nama itu agak? Nama tu sebenarnya sebagai camouflage pasal bapa saya dulu sangat tegas bab nyanyi-nyanyi ni, memang dia guru besar sekolah. Jadi nakkan anak dia akademik. Jadi bila bab nyanyi ni, muzik ni kira bukan perkara yang dia akan bagi fokus lah. Jadi dalam keadaan yang takut-takut berani tu masuk pertandingan, lepas tu menang pula. Menang pula, dapat bawa hadiah. Lepas tu itu yang gunakan nama tu pun kononnya cerita dengan arwah kakak saya dulu. Kalau dia ada anak, dia nak panggil nama anak dia tu. Jadi saya curi nama tu, gunakan untuk sementara, untuk masa tu lah, supaya arwah orang tua tak perasan yang Natasha Aminah tu saya. Tapi bukannya kita untuk gunakan nama tu sebagai stage name atau nama pentas lah. Dengan izin, nama Natasha Aminah ni sebagai nama samaran dan orang tua Kak Aisyah tak tahu siapa pemilik nama Natasha Aminah ni. Oi. Aisyah ni dibesarkan dengan sangat old school. Arwah bapa tu punya, dia zaman-zaman dulu, zaman sekarang anak-anak bercakap dengan mak ayah. Dia macam cakap dengan kawan-kawan. Macam Kak Aisyah dulu dengan bapa tu, angkat muka pun tak berani tu. Jenis kalau nak apa-apa kena slow talk dengan mak dulu. Mak akan bagi tahu bapa, tak berani. So ada proses sebenarnya kalau kita nak bertemu dengan bapa zaman tu. Ya, dia ada hierarki dia tu. Dia kena pergi kat mak akan bawa apa kalau kita nak pergi keluar ikut excursion sekolah ke apa ke. Dia tak boleh direct, dia akan kena minta. Mak akan slow talk, bagilah budak ni nak pergi. Kalau ikut bapak semua tak boleh. Semua tak. Dia kalau boleh anak dia simpan kat rumah je. Itu di tahun 1980. Ya, itu di tahun 1983.
Betul Kak? Ah, Amazing. dalam episode 3 tu ya selepas masa tu tengah tunggu SPM lah. Ya. Dan ada satu orang kata lagu duet bersama dengan Malik Rizwan pada waktu itu. Masa tu saya menang pertandingan. Masa tu mula-mula ada karaoke machine. Baik. Mesin karaoke tu baru dikeluarkan masa tu dan mereka buat pertandingan Talent pertandingan time. nyanyi talent time untuk memperkenalkan mesin karaoke tu. Baik. Okay. Masa tu saya dapat selit-selit dapat cousin-cousin, saudara-saudara semua tolong bawa saya keluar pada rumah, masuk pertandingan tu menang pula. Tak sangka Okay. pula menang bawa balik hadiah besar pula nak explain kau. Susah nak explain tu. Okay. Ya, dapat mesin mesin saya dulu ada mesin karaoke yang pertama dulu. Dia macam kotak besar kan. Okay. Saya dapat tiket penerbangan ke Medan, saya dapat satu agreement untuk 1 tahun untuk live record. Semua saya kerana masa tu saya dah nak fly ke New Zealand untuk sambung pelajaran. Saya tak sempat nak buat album dengan live record, tapi saya dapat buat duet dengan jadi guest untuk album Malik Rizwan. Itu keluarnya nama Natasha Aminah pada waktu itu. Okay. The Fan Club. Okay, The Fan Club. Satu nama yang cukup besar pada tahun 1988, 1989 dengan 2 album pada waktu itu. Alright. Sensation dan juga Respect the Beat. Okay. Dan single Don't Let Me Fall Alone pernah menduduki carta Billboard di Amerika Syarikat. Kenapa tidak diteruskan jenama The Fan Clubs sedangkan berjaya menduduki banyak carta muzik dunia pada waktu itu? Masa tu dah Don't Let Me Fall Alone dia dapat naik sampai top 5 di California area. Dan memang sebenarnya masalahnya was the record company. Syarikat rakaman sepatutnya hantar je kami ke sana. Pasal bila kita nak buat promosi, kita dia ujung dunia ni dekat New Zealand, jauh dekat ujung dunia, nak try dan promosikan lagu kita di Amerika, jadi agak susah lah. Jadi sayangnya di situ kerana momentum tu kira hilang bila lagu tu naik. Sepatutnya kita just hantar, tapi saya ada pergi ke New York untuk buat showcase di sana, tapi sepatutnya kita dihantar untuk duduk di sana dan promosikan, tapi kita tak buat tu, jadi kita lost momentum di situ. Itu sebabnya The Fan Club hanya terhenti di situ. Ya, sepatutnya kita sebenarnya ada target, ada satu lagi single yang kita rasakan akan sangat bagus untuk market American masa tu, berjudul Never Gave Up On You. Cuma masa tu tindakan management tak hantar dan kita pun macam teragak-agak pasal nak pindah ke Amerika. Itu satu keputusan yang agak berat. Jadi macam semua orang teragak-agak lah dan kita macam lost di situlah, sayangnya. Balik ke Malaysia, nama Aisyah, album pertama namanya Aisyah, betul? Mempertaruhkan lagu Melayu Janji Manismu, memberikan satu warna yang berlainan bagi insan yang bernama Aisyah pada waktu itu. Yang mana sebelum ini dengan genre kebaratan dan terus terjah ke alam Melayu, memberikan fenomena sehingga sekarang. Soalan saya, bagaimana proses peralihan daripada kebaratan kepada kemelayuan? Sebenarnya you terbalik. Dia bukan je daripada kebaratan ke kemelayuan. Dia memang anak Melayu. Dia lahir anak Melayu. Macam mana you kata proses daripada kebaratan nak pergi ke melayuan? Dia Melayu, dia tetap Melayu daripada dia hidup. Macam mana pun. Ke mana-mana pun. Bagi saya
Saya bukan jenis yang pergi luar negara duduk 4 hari tapi cakap slang-slang. Bagi saya kalau nak nyanyi lagu dalam bahasa Inggeris, kita nyanyi macam orang putih. Right. Betul-betul. Tapi bila Okay. kita nyanyi dalam bahasa ibunda kita, kita sebutlah betul-betul macam mana kita dibesarkan. Jadi bagi saya benda tu sangat jelas. Baik. Tak ada masalah peralihan bagi saya. Saya duduk dekat New Zealand ke mana pun kita tetap dengan budaya kita. Kalau jumpa dengan orang Melayu kita tetap cari sambal belacan. Cari nasi lemak kita dan benda-benda macam tu. Jadi even more rasanya bila kita di luar negara tu kita lagi rindukan semua perkara yang kita selalu teringatkan, yang kita ingat tentang negara kita, tentang bangsa kita, tentang agama kita. Jadi tak ada peralihan bagi saya. Orang aja rasa yang bila you dah duduk luar negara, you lupa. Okay. So, kita sebagai peminat kepada Aisyah, kita melihat peralihan tu bagi kami Kak Aisyah, bagi kami melihat, okay, sebelum ni dengan The Fan Club, okay, kemudian kepada Janji Manismu, dia satu, okay, bila naik dengan lagu Janji Manismu, wow, dia cakap, kata Aisyah, yes, dia telah menaikkan satu lagu yang memberikan 1000 makna kepada kami. Dan saya nak tambah sedikit, ada satu cerita yang saya dapat cerita ni daripada seseorang yang mungkin Kak Aisyah kenal, daripada Kid Rushaimi. Dia bagi tahu dekat saya, dia beritahu ibu kepada Aisyah pernah bagi tahu, Aisyah, kau bila nak nyanyi lagu Melayu, betul? Adakah cerita itu betul perekaan semata-mata? Bukanlah gila, tapi dia bila nak nyanyi lagu Melayu dia. Okay. Iyalah. Bila saya dah keluarkan 2 album dalam bahasa Inggeris, kemudian bila ada ura-ura tawaran untuk buat rakaman dalam bahasa Malaysia, mak saya cakap lah, elok lah tu, dia kata, pasal bila lagi dia nak faham. Dia bukan tak faham dalam bahasa Inggeris tu, tapi dia nak dengar lah anak dia nyanyi lagu dalam bahasa kita kan. Itu yang saya pilih lagu macam Bahtera Merdeka, Syurga di Telapak Kaki Ibu. Jadi itu macam memang satu tribute lah kepada arwah mak saya yang nak dengar dia anak dia. Bila boleh nak nyanyi kan. Itu cerita. Dan lakonan di mata Aisyah, yang saya lihat Aisyah pernah berlakon dengan satu filem dulu kan, dalam filem tu ada Rahim Ma'ruf kan, dan Aisyah dilihat membawa satu watak antagonis dalam filem itu. Kenapa tidak diteruskan bakat lakonan itu, Kak Aisyah? Bagi saya lakonan ni dia memerlukan satu kesabaran yang sangat tinggi, kerana kita bekerja dengan satu unit, satu produksi yang memerlukan satu organisation yang sangat baik, pasal dia mengambil masa. Jadi kalau dibandingkan dengan Kak Syah menyanyi, Kak Syah pergi masuk studio, I do my thing. Lepas tu banyaknya menyanyi ni saya boleh kontrol. Tapi kalau saya berlakon, banyaknya saya tak boleh kontrol. Saya boleh kontrol. Menjadi apa watak antagonis tu, Kak? Menjadi apa watak antagonis tu? Saya suka sebenarnya. Saya tak suka watak yang macam lembik-lembik, macam baik-baik. Saya suka yang lasak-lasak. Kalau yang ada karakter lah, yang ada karakter. Sampai sekarang pun ingat kenapa Syakila. Kira je kalau ada permintaan inginkan Aisyah berlakon, kena ada watak seperti Mak Tiri, contoh macam itulah. Tak adalah Mak Tiri boleh juga. Tapi apa-apa yang ada karakter, ada substance lah. Dia bukannya stereotip. Tapi saya tak naklah pula stereotip si orang bagi
Ada yang asyik bagi saya, yang offer saya berlakon pun asyik jadi Datin lah. Ya. Macam lah. Mungkin producer tengok karakter akak tu sendiri memang layak untuk dating. Berapa kali dah saya dapat offer untuk berlakon jadi Datin tu. Saya kata, tapi yalah, something yang agak berlainan Mencabar. bagi saya. Dia mencabar, ya betul. Yang mencabar. Macam kalau tak macam kalau karakter tu macam hamba saja, karakter tu orang dah boleh tengok, orang tengok kita punya drama atau movie, kita dah boleh baca dah ke mana jalan cerita. Jadi bagi saya tak mencabar lah. Jadi untuk kalau you nak bagi I satu tawaran ni, kena bagi satu yang watak yang mencabar. Make it worth my time. Pasal berlakon ni mengambil masa yang sangat panjang bagi saya. So Tapi komitmen akak sangat berpuas hati dengan lakonan akak dalam filem Aisyah tu, dalam filem Syakila tu. Maaf saya. Tak puas hati. pasal itu Walaupun langgar orang dalam filem tu pun tak puas hati lagi. Yalah, you get to dalam berlakon, seronoknya berlakon ni dia dapat jadi benda yang bukan you kan, bukan diri you. So saya bukanlah jenis yang suka langgar-langgar orang pula je, orang fikir dah berlakon. Tapi saya rasa macam banyak perkara yang saya tak dapat nak dalami dalam kekangan first filem kan. Jadi tapi tak tahulah hujung-hujung umur dah tua ni mana tahu kot dapat watak yang best sikit, yang cabar. InsyaAllah. Ada rezeki. Dahagakan pertandingan. Okey. Saya kunci di situ. Dahagakan pertandingan. Percaturan ke GV, ke AJL. Adakah menimbulkan nama Aisyah tu sendiri, yang mana peminat dan juga penyokong seperti saya sendiri sudah pun meletakkan Kak Aisyah ni di dalam kelas yang tersendiri. Dalam erti kata lain, sudah pun meletakkan Kak Aisyah sebagai seorang diva. Tu salah tu. Diva tu hanya boleh satu terminologi, term yang boleh digunakan untuk penyanyi soprano saja. Kalau diva tu. Penyanyi pop ni tak boleh panggil diva. Sebenarnya pertandingan tu bagus. Competition is good. You akan berusaha lebih. Bagi Kak Aisyah. GV sebenarnya saya ditawarkan. Saya tak pernah terfikir pun. Saya pernah tengok best juga GV ni kan. You dapat nyanyi lagu orang lain. Tapi bila masa tu saya dirisik oleh pihak Astro dan saya kata ya. Ramai orang kata ya, orang letak wah you dah ada satu level. Tapi tu dalam pandangan orang. You know, pandangan orang lain. Tapi bagi Kak Aisyah suka challenge tau. Kak Aisyah suka challenge. Dan kita tengok macam competition ni, kita tak boleh nak, itu satu competition. Satu pertandingan tu sebenarnya kadang-kadang dia nasib juga. Kita menang kalah tu kadang at that moment kita dah praktis lah beratus-ratus kali, ribu kali. Kadang-kadang masa tu lah dia nak terkucil lah, dia suara tu dia tak boleh, kita tak boleh. Tapi itulah dia punya excitement untuk pertandingan. Seronoknya dia satu challenge. Dan pertandingan ni memerlukan skill yang berlainan. Setengah orang dia tak boleh buat competition. Setengah orang bila masuk pertandingan je dia kejung. Dia dah nyanyi berapa ribu kali pun lagu tu. Bila dia naik atas stage dia kata pertandingan, dalam kepala dia mental block. Dalam pertandingan ni kita kena ada skill, kena mantap di dalam diri kita. Kena pergi sana, kena kata aku boleh buat, I can do this. Bagi Kak dia membina semangat juga bila kita masuk dalam competition. Dan kita akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita. Baik. Beza pertandingan dulu dan sekarang, Kak Aisyah.
Sewaktu akak mempertaruhkan lagu Janji Manismu, pada waktu itu akak perlu berkarakter dengan melemparkan ke semua kertas. Pada waktu itu akak memang orang kata all out, bagi habis pada waktu itu. Alright. Amazing. Masa tu rasanya belum ramai lagi orang yang buat. Mungkin Kak Aisyah one of the first yang buat gimmick yang bawa setting mula-mula. Itu satu idea. Bagi Kak Aisyah, gimmick ni kita tak boleh berlebihan sangat. Gimmick for the sake of gimmick tak jadi. Gimmick tu mesti menyampaikan jalan cerita lagu. Okay. Bagi Kak Aisyah, kalau kita nak secara visual lagu tu berkenaan apa, jadi kita nak letakkan visual kepada jalan cerita lagu tu. Jadi kita buat gimmick. Tapi kadang-kadang kita tengok juga orang buat gimmick untuk lagu tu sekadar untuk gimmick saja. Macam tak ada makna ataupun tak ada fungsi. Bagi Kak Aisyah, gimmick tu mesti berfungsi untuk menyampaikan jalan cerita lagu tu. Okay. Dan itu menjadi tuah kepada Kak Aisyah menang untuk orang pada waktu itu. Baling kertas, baling tu maknanya berjaya lah. Pasal kalau orang ingat selepas berapa puluh tahun kan. Sampai sekarang Kak, sampai sekarang saya masih lagi orang kata terngiang-ngiang dan juga orang kata termenonton lagi lah untuk persembahan itu. 3 penyanyi pilihan Kak Aisyah. Tak kira dalam negara, luar negara, dalam negeri. Silakan. Whitney Houston. Describe kenapa Kak? Because saya mula menyanyi kalau ikut belajar skill, macam mana saya memerhatikan macam mana dia mengolah suara dia, vokal dia. Saya banyak belajar daripada dia. Setiap penyanyi dia akan ada satu atau dua artis. Dia akan imitate, dia akan cuba tiru macam mana dia buat macam tu kan. Dia memang salah seorang pada suara dia yang susah nak tanding lah, walaupun dalam kehidupan dia memang jadi macam-macam, tapi seorang lagi of course Celine Dion. Celine Dion tu memang sama jugalah the vocal, cara disiplin dia. So, kalau you tengok punya konsert, macam mana dia boleh perform bertahun-tahun di Las Vegas setiap malam, full konsert setiap malam. Saya sangat kagum dengan bagaimana dia jaga dia punya vokal supaya sentiasa boleh buat persembahan secara optimal at concert level. Dan of course di Malaysia tak boleh lawan lah dengan Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini. Itu saya punya idola. Dari kecil saya akan nyanyi Dewi Mama. Tapi kalau saya Kak Aisyah, ada lagu yang saya paling suka kalau Datuk Sharifah Aini ialah lagu bersama dengan Nasir. Kalau you tahu untuk lagu itu, Sabarlah Sayang. Saya kena tengok tu. Sudah termiss tu, nanti nak kena cari. Lagu tu memang saya boleh katakan antara lagu satu-satunya lagu duet antara Datuk Sharifah Aini dan juga Datuk M. Nasir. Lagu tu memang orang kata luar biasa. Maknanya recent work lah. Maknanya bukan lagu dia dalam tahun 80-an gitu. Maknanya lebih tahun ke hujung 90-an. Membawa ke hujung penghujung 80-an tak silap saya. Penghujung nak masuk ke 90-an. Saya tak tahu pasal saya tak ada di Malaysia masa tu. Okay, sorry. Minta maaf. Memang pelik pasal saya follow. Tapi akak kena dengar lagu tu. Memang sangat, orang kata sangat luar biasa. Akak, dan terakhir dari saya, saya mau akak nyanyikan satu lagu masterpiece lah bagi saya Kak. Yang mungkin akak boleh membuat pilihan sendiri untuk lagu itu. Sebab lagu Aisyah semuanya sedap bagi saya Kak. Tak ada yang tak sedap.
semuanya sedap bagi, dan lagu Aisyah ni dia orang kata memberikan satu, orang kata, motivasi kepada diri kita. Lagu banyak sebenarnya, tak terkata saya dengan orang kata tajuk-tajuk lagu Aisyah. Dan dengan izin pada hari ini Kak, serendah hati saya nak mendengar suara Kak secara live bagi diri saya ini, suara dari Kak Aisyah. Apa saja Ya lagu ke? Kak sesuai untuk Akak sedekahkan kepada diri saya? Dia dah lama tak practice. You request lagu apa? Duhai apa, Allahu Akbar. Duhai apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan, membesarkan. Itu suara orang baru keluar pada hospital. Masya-Allah, Kak. Akak satu dalam sejuta, Kak. Okey, Kak Aisyah satu dalam sejuta. Terima kasih kerana menghiburkan kami, dan terima kasih datang ke FR Voice Podcast. InsyaAllah ada masa, ada ketika saya nak sangat bertemu dengan seorang insan yang diberi nama Aisyah ataupun nama awalnya iaitu Natasha Aminah. Terima kasih bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kan tak tahu saya daripada keturunan Kelantan. Belah belah bapak saya. Okey. Dari Benut Payung. Wow. Okey, orang Kelantan juga. Pasal tu saya Wan. Okey, baik. Baik. Terima kasih Kak Aisyah. Peace. Kita jumpa lagi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi.